Kuasa hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana di seluruh negara bagi mengekang penularan COVID-19. Aspek paling mustahak difahami rakyat ialah tujuan dan mekanisme pelaksanaannya. Justru bagi memperjelas kepentingan perintah ini dipatuhi, kita ikuti penjelasan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Untuk memaklumkan status terkini wabak COVID-19 di negara kita. Hari ini saja, terdapat 117 kes jangkitan baru yang menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 sebanyak 790. Kerana itulah kerajaan kita melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan yang mula berkuat kuasa pada hari ini. Saya ingin menjelaskan tujuan kerajaan melaksanakan perintah ini. Kenapa sekolah, universiti dan sebahagian pejabat, premis perniagaan dan kilang ditutup? Tujuannya ialah supaya saudara-saudari tidak perlu bergerak ke sana sini. Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP dilaksanakan di seluruh negara dengan larangan baharu berkaitan aktiviti Aidilfitri berkuat kuasa Rabu ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, bagi tempoh PKP itu, semua sektor ekonomi dibenarkan untuk beroperasi. Katanya, tarikh kuat kuasa larangan rentas daerah dan negeri serta larangan aktiviti sosial, sukan dan pendidikan adalah bermula pada 10 Mei hingga 6 Jun 2021 seperti yang diumumkan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 8 Mei lalu. Tarikh kuat kuasa bagi larangan-larangan dan arahan-arahan lain bermula pada 12 Mei hingga 7 Jun 2021. SOP terperinci bagi semua larangan dan arahan dalam Perintah Kawalan Pergerakan ini akan diumumkan oleh Majlis Khidmatan Negara atau MKN. Seterusnya ialah objektif. Kajian ini mempunyai dua objektif yang akan dibincangkan. Yang pertama ialah mendisiplinkan diri sendiri untuk mematuhi setiap prosedur operasi standard atau nama lainnya SOP yang telah dikeluarkan. Dan yang kedua ialah mengeratkan silaturahim dan menghormati sesama rakyat Malaysia sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Apa yang boleh disimpulkan mengenai dua objektif ini ialah sebahagian besar daripada rakyat Malaysia telah memahami dengan jelas tujuan atau objektif perintah ini dikuatkuasakan. PKP telah dilaksanakan sejak 18 Mac disebabkan oleh penularan wabak COVID-19. PKP yang dilaksanakan ini sedikit sebanyak mendidik rakyat di seluruh dunia mengutamakan kesihatan dan keselamatan diri mereka. Seterusnya ialah dapatan kajian. Dapatan kajian yang saya dapat pula ialah keluhan mengenai PKP sebelum ini semakin berkurangan apabila rakyat Malaysia sudah biasa dengan perubahan yang dilakukan dalam tempoh PKP. Selain itu juga, sekarang ramai yang dapat menyesuaikan diri mereka dengan menggunakan aplikasi zaman sekarang seperti Zoom, Google Meet, MS Team atau Skype untuk berhubung dan buat kerja daripada rumah. Dalam tempoh PKP ini juga memberi peluang dan ruang pada mereka yang berkeluarga untuk mengeratkan hubungan satu sama lain terutamanya dengan anak-anak mereka. Itu saja, terima kasih. Dalam usaha untuk memutuskan rantaian penyakit berjangkit COVID-19 ini, kerajaan telah mengarahkan untuk masyarakat berada kekal di dalam rumah. Seterusnya, berlakunya penutupan ataupun arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk penutupan dan penangguhan sekolah di seluruh Malaysia. Dan pembelajaran dan pengajaran sudah beralih sepenuhnya daripada bersemuka kepada pembelajaran atas talian ataupun pembelajaran jarak jauh, juga dikenal sebagai online distance learning ataupun ODL. Rentetan daripada itu, ibu bapa perlu mengeluarkan modal yang sangat banyak untuk laptop, handphone bimbit ataupun tablet, dan juga bukan itu saja, untuk melanggani bulanan internet untuk memudahkan kanak-kanak ataupun pelajar untuk meneruskan proses pembelajaran di atas talian bersama dengan guru mereka.
Bukan itu saja, akibat daripada pelaksanaan PKP ini, sosial kanak-kanak juga terjejas di mana uh, sosial kanak-kanak sepatutnya berjumpa, bermain bersama-sama dengan rakan mereka, berseronok di sekolah dan menerokai pelbagai perkara bersama dengan rakan-rakan mereka ketika itu menjadikan mereka sangat gembira dan juga proaktif. Tetapi sejak kebelakangan ini, kanak-kanak telah mengalami tekanan, kebosanan dan kebimbangan dan menjadi kemurungan yang mana menjadi kerisauan kepada ibu bapa, terutamanya keluarga sendiri. Sebagai kita maklum, peranan sekolah sangatlah penting yang mana bukan sahaja menjadi tempat mereka menimba ilmu tetapi merupakan tempat untuk kanak-kanak menerokai dunia luar dan mempelajari perkara baru dalam kehidupan mereka. Walau bagaimanapun, pendidikan secara tidak langsung seperti didikan daripada ibu bapa sangatlah penting. Namun begitu, ibu bapa tidak memainkan peranan sepenuhnya dengan memberi penerangan dan pemahaman yang lebih mendalam kepada anak-anak mereka kerana mereka perlu mencari rezeki dari pagi hinggalah ke malam. Disebabkan itulah pendidikan secara langsung di sekolah memainkan peranan yang sangat penting, lebih-lebih lagi daripada guru-guru yang terlatih dan berpengalaman dalam mendidik dan menjaga anak-anak murid di sekolah. Walau bagaimanapun, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ini memberi impak yang besar dari segi gaya hidup yang tidak terurus oleh dan gangguan corak tidur, ketidakaktifan fizikal, pendedahan yang melampau terhadap telefon pintar dan juga televisyen. Hal ini dapat disokong dengan kajian yang telah dilakukan mendapati bahawa ibu bapa memerhati perubahan ataupun perbezaan keadaan emosi dan aktiviti anak-anak mereka sewaktu PKP dilaksanakan sejak bulan Mac 2020 yang lalu. Dan juga perkara ini juga tidak terlepas dengan tercetusnya keganasan dalam rumah tangga, di mana kajian luar negara mendapati bahawa pendaraan kanak-kanak, pengabaian dan pereksploitasi dan keganasan rumah tangga meningkat dengan secara drastik sewaktu PKP ini berlangsung. Punca ini berlaku ataupun terjadi adalah disebabkan kerisauan ibu bapa terhadap kesihatan dan keuangan selain daripada tekanan berada di dalam rumah. Seterusnya dari segi aspek keagamaan. Akibat daripada pelaksanaan PKP, sektor keagamaan daripada pelbagai agama ini juga terkena tempias. Hal ini disebabkan majoriti aktiviti keagamaan ini dilakukan secara beramai-ramai, terutama sekali di tempat ibadah seperti masjid, toko dan lain-lain. Seiring dengan penjarakan sosial dan peningkatan kes yang sangat meningkat secara drastik ini, kerajaan telah menggesa rakyat Malaysia untuk menutup dan menghentikan segala aktiviti keagamaan di tempat ibadah agama masing-masing dan menyarankan aktiviti keagamaan ini dilakukan di dalam rumah sahaja. Maka rakyat Malaysia, terutama sekali bagi umat Islam, akur dengan perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Suasana bertukar sepenuhnya, terutama sekali umat Islam yang selalu berjemaah di masjid, kini berjemaah di rumah sama ada dengan keluarga mahupun solat secara bersendirian. Nikmat yang dulu kini tidak sama seperti dahulu apabila perkongsian ilmu agama seperti ibadat, akidah dan berkaitan ilmu keagamaan hanya mampu dibuat secara atas talian ataupun maya. Hal ini memberi kesan yang sangat besar kepada semua agama di Malaysia. Namun begitu jika dipandang dari sudut yang lain, kita dapat juga melakukan ibadah agama bersama-sama dengan keluarga di rumah kita. Itu saja. Terima kasih.
Seterusnya, saya akan terangkan tentang interaksi Kementerian Kesihatan Malaysia dengan sesuatu pihak tentang COVID-19. Interaksi Kementerian Kesihatan Malaysia dengan agensi kerajaan. Jawatan Kuasa Pengurusan Kluster Coronavirus Disease-19 dan Bilik Gerakan Jawatan Kuasa telah mula beroperasi bertempat di bahagian Education Malaysia. Ujian saringan kesihatan telah dilakukan kepada pelajar-pelajar yang pulang ke Malaysia dari China melalui KLIA. Penubuhan Standard Operating Procedure iaitu SOP dengan kerjasama Majlis Keselamatan Negara bagi menangani penularan COVID-19. Kementerian Luar Negeri KLN dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA melalui pesawat Air Asia membawa pulang 75 orang warga negara Malaysia dari Wuhan, China. Seterusnya, interaksi Kementerian Kesihatan Malaysia dengan pengguna masyarakat. Penetapan patuhan terhadap penjarakan sosial iaitu social distancing dalam pelbagai urusan seperti urusan bank, pasaraya, kedai dan juga kaunter-kaunter perkhidmatan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Aktiviti riadah, aktiviti bersama keluarga, aktiviti keramaian, sambutan kerajaan dan aktiviti perhimpunan tidak dibenarkan sama sekali. Mengelakkan persalaman antara satu sama lain dan menggantikannya dengan meletakkan tangan di dada sebagai tanda hormat disusuli dengan ucapan salam. Golongan kanak-kanak, warga emas 65 tahun ke atas, pesakit dengan penyakit kronik, pesakit dengan daya ketahanan badan yang rendah dan wanita hamil merupakan golongan berisiko tinggi. Berikut adalah contoh media sosial yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menyebarkan maklumat-maklumat serta informasi terkini tentang COVID-19. Kita boleh melayari @Kementerian Kesihatan Malaysia di Facebook, Twitter dan Instagram untuk mendapatkan maklumat-maklumat tersebut. Kita juga boleh menyertai channel yang ditubuhkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di Telegram. Interaksi Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kontak kes COVID-19. Kontak kes COVID-19 diminta untuk melakukan saringan kesihatan secara percuma di pusat kesihatan. Kontak kes COVID-19 juga diminta untuk melaporkan kepada pusat kesihatan dan perlu kuarantin diri selama 14 hari berturut-turut. Kontak kes COVID-19 yang telah tamat kuarantin diri selama 14 hari perlu tingkatkan kebersihan diri dan ahli keluarga seperti kerap mandi dan kerap mencuci tangan. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah, seterusnya kita akan bergerak kepada dapatan kajian hubungan dengan etika bersosial dan berbudaya dalam pelbagai peradaban. Okey, seperti yang kita tahu, etika nilai. Apakah yang dimaksudkan dengan nilai? Nilai ialah sesuatu yang berharga dan bermutu yang menunjukkan suatu kualiti dan berguna bagi kehidupan manusia. Dan manusia sering dikaitkan dengan nilai iaitu etika dan juga disebut sebagai etika nilai. Etika nilai ini sendiri merupakan cabang ilmu falsafah dan juga ilmu kemanusiaan yang membahaskan mengenai ajaran dan juga pandangan moral. Dan dari etika nilai itu sendiri munculnya dua unsur iaitu sosial dan juga budaya. Etika sosial dan budaya ialah etika yang berpunca dari rasa kemanusiaan yang mendalam, sikap jujur, saling memahami, saling menghargai dan saling tolong-menolong antara sesama manusia. Dan kalau rakyat Malaysia sendiri boleh menanam sifat etika sosial dan budaya jika masing-masing tidak mempunyai masalah dan bersatu padu dalam menghadapi PKP yang telah dilaksanakan. Baiklah, amalan sosio-budaya yang berbeza seperti saling bersalaman ketika bertemu kini tidak digalakkan dalam tempoh penularan COVID-19. Ekoran dari sentuhan langsung menjadi punca utama penularan ini. So, di sini kalau diikutkan, rakyat Malaysia sebenarnya terkenal dengan adab dan budaya yang tersendiri. Dan namun kini kerana penularan wabak virus COVID-19 ini, setiap budaya ataupun setiap amalan yang selalunya yang sering dilakukan oleh rakyat terpaksa dihadkan kerana takutnya kebimbangan penularan yang lebih besar berlaku dalam kalangan rakyat. So dekat sini juga amalan penjarakan sosial juga perlu dipatuhi ketika melaksanakan tugas-tugas harian dan juga ketika
pihak berwajib menjalankan tugas. Dan penggunaan pelitup muka juga adalah satu perkara yang penting kerana ia sememangnya disarankan kepada individu yang melakukan aktiviti di luar rumah atau semasa menjalankan tugas yang bersemuka dengan orang awam. Dan di sini dapat dilihat bahawa perubahan amalan sosio budaya dalam kehidupan seharian sedikit sebanyak memberi kesan kepada pemikiran masyarakat dan juga cara hidup yang baru dan terbatas yang kita kenali sebagai norma baru. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 ini sangatlah dipandang serius bukan sahaja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia mengalaminya. Dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ini telah memberi kesan yang sangat mendalam, lebih-lebih lagi dalam sistem sosial dalam kalangan masyarakat. Dan adalah menjadi tanggungjawab kepada semua pihak untuk peka terhadap perubahan sosial, terutama sekali daripada segi emosi, kanak-kanak dan juga pelajar yang merupakan bakal peneraju negara.